Salam sejahtera murid-murid. Dalam episod pelajaran kita pada kali ini, kita akan meninjau pembentukan tamadun manusia yang bermula apabila wujudnya hubungan penyesuaian antara manusia dengan alam sekitar. Manusia memilih kawasan yang memudahkan mereka menjalani kehidupan harian. Lembah sungai menjadi tempat pilihan utama sebagai pertempatan kekal. Manusia tamadun awal memilih lembah sungai sebagai lokasi pertempatan kekal kerana kesuburan tanahnya untuk kegiatan pertanian, kemudahan bekalan air dan makanan, kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Faktor-faktor ini menjelaskan kepada kita mengapa keseluruhan tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai. Contohnya, tamadun Mesopotamia di lembah sungai Euphrates. Tamadun Mesir purba di lembah sungai Nil. Tamadun Indus di lembah sungai Indus. Dan tamadun Huangho di lembah sungai Huangho. Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal di dunia yang berkembang pada tahun 3500 sebelum Masihi. Perkataan Mesopotamia berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud tanah di antara dua sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Kerajaan awal dalam tamadun Mesopotamia ialah Sumeria dan kerajaan yang terakhir ialah Chaldea. Tamadun Mesopotamia diperintah oleh 7 kerajaan, iaitu Sumeria, Akkad, Ur, Babylon awal, Kezites, Assyria dan Chaldea. Kerajaan Mesopotamia runtuh apabila berjaya ditakluki Parsi. Pembentukan tamadun Mesopotamia bermula di bahagian selatan bandar Baghdad. Di kawasan ini, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates hampir bercantum dan dikenali sebagai Babylon. Babylon terbahagi kepada 2 kawasan, iaitu Akkad di utara dan Sumeria di selatan. Tamadun Mesopotamia bermula di wilayah selatan, iaitu Sumer, apabila orang Sumeria berhijrah ke wilayah ini dan membuka penempatan. Mereka telah menebus guna tanah dan membina sistem pengairan untuk menjalankan kegiatan pertanian. Lebihan pengeluaran makanan yang diperoleh daripada kegiatan pertanian ini dapat menampung keperluan penduduk yang semakin meningkat. Pertempatan awal ini yang pada mulanya berbentuk perkampungan telah berkembang secara evolusi menjadi bandar dan akhirnya wujud beberapa buah negara kota yang terletak di sepanjang sungai serta terusan. Tamadun Mesopotamia mempunyai beberapa negara kota seperti Nippur, Kish, Eridu, Mari, Lagash, Ur, Uruk dan Assur. Setiap negara kota ini terbahagi kepada kawasan utama yang mengandungi pusat kota, tembok, luar kota dan pelabuhan. Negara kota juga mempunyai kubu pertahanan
dengan pelbagai bentuk pintu gerbang yang melambangkan kekayaan negara kota itu. Di dalam kota juga terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar serta jalan-jalan yang lurus dan lebar. Pusat sesebuah kota ialah rumah ibadat yang menjadi tumpuan anggota masyarakat ketika itu. Negara kota merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat dan mempunyai unit politik dan agama yang tersendiri. Negara-negara kota ini akan bersatu tenaga untuk berperang menentang musuh. Sistem pengangkutan utama dalam negara kota ialah kapal, pedati dan keldai kerana wujud sungai dan kawasan tanah pamah. Manakala wilayah-wilayah di sekitar sesebuah negara kota dihubungi melalui jalan laut. Murid-murid, ciri kedua tamadun Mesopotamia ialah organisasi sosial yang membentuk masyarakat negara kota hidup secara lebih teratur. Masyarakat negara kota Mesopotamia dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan rakyat. Tamadun Mesopotamia mengamalkan pemerintahan beraja yang berbentuk teokrasi. Raja dianggap sebagai Tuhan atau wakil Tuhan dan pemilik negara kota. Masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja mereka sebagai Tuhan, kecuali pada masa pemerintahan Raja Naram-Sin yang memaksa rakyat menyembah beliau sebagai Tuhan. Antara peranan raja-raja Mesopotamia ialah ketua pentadbir, ketua tentera, ketua pendeta, melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan, menentukan bentuk pentadbiran, berkuasa atas tanah, cukai, hasil pertanian dan perniagaan. Tahukah murid-murid, kegiatan ekonomi dan lebihan pengeluaran hasil pertanian membawa kepada pengkhususan pekerjaan? Ya murid-murid, anggota masyarakat Mesopotamia menjalankan pelbagai pekerjaan selain menjadi petani. Sebilangan anggota masyarakat menjadi peniaga, pedagang dan artisan. Masyarakat negara kota menjalankan perdagangan dengan kawasan sekitar Mesopotamia dan juga dengan kawasan lembah Indus. Barangan daripada luar Mesopotamia dibawa masuk seperti logam, kayu kayan, emas dan perak, ditukar dengan hasil pertanian Mesopotamia. Selain berdagang, masyarakat Mesopotamia juga membuat tekstil, tembikar dan alat keperluan harian serta tukang rumah. Sebilangan mereka juga menjadi tentera untuk mempertahankan negara kota daripada serangan musuh. Perkembangan ilmu pengetahuan membawa kepada kemunculan sistem tulisan. Sistem tulisan tamadun Mesopotamia dikenali sebagai cuneiform yang berbentuk pepaku. Sistem tulisan yang awal orang Sumeria adalah dalam bentuk tulisan bergambar, kemudian ditukar kepada tulisan berbentuk simbol yang ditulis pada tanah liat.
Orang Sumeria menyembah tuhan-tuhan yang dianggap melindungi negara kota mereka. Mereka membina kuil-kuil di setiap negara kota. Kuil-kuil besar yang disebut zigurat juga dibina untuk memuja Tuhan. Zigurat dibina di atas sebuah menara yang berbentuk piramid setinggi 6 atau 7 tingkat. Salah satu sumbangan besar tamadun Mesopotamia ialah dalam bidang perundangan, iaitu Kod Undang-Undang Hammurabi. Undang-undang ini digubal semasa Raja Hammurabi berteraskan keadilan, hukuman dan denda setimpal kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Tamadun Mesopotamia juga menyumbangkan sistem tulisan kepada manusia sejagat. Perkembangan sistem tulisan membolehkan jurutulis mencatat rekod urusan pentadbiran dan perniagaan. Contohnya, kesemua urusan jual-beli dalam perdagangan dapat disertakan dengan resit, nota dan surat kredit. Sistem tulisan juga telah melahirkan tradisi kesusasteraan seperti Epik Gilgamesh yang tertua dan terkenal di dunia. Dalam bidang astronomi, orang Mesopotamia mengkaji tentang pergerakan bulan, bintang dan matahari. Ilmu astronomi ini membolehkan masyarakat Mesopotamia menggunakan jalan laut. Ilmu astronomi juga membawa kepada perkembangan bidang matematik, iaitu sistem mengira perpuluhan, menambah dan punca ganda dua yang kemudiannya pula membawa kepada perkembangan ilmu geometri. Pengetahuan tentang ilmu astronomi telah membolehkan orang Mesopotamia menggunakan jalan laut dan mencipta kalendar yang berasaskan sistem solar yang terdiri daripada 12 bulan dalam satu tahun. Ilmu perubatan berkembang semasa pemerintahan Kerajaan Assyria kerana kerajaan ini sangat mementingkan kesihatan anggota tenteranya. Lebih kurang 500 jenis ubat-ubatan dikatalog dan disampelkan kegunaannya. Panduan mengubati penyakit dengan ubat-ubatan tersebut juga dicatat untuk memudahkan pengamal perubatan mengikutinya. Orang Mesopotamia berjaya mencipta roda untuk kegunaan kereta kuda dan kincir air. Kincir air digunakan untuk mengalirkan air ke kawasan tandus dan mengairi kawasan pertanian. Satu lagi sumbangan tamadun Mesopotamia ialah memperkenalkan cara membuat batu bata daripada tanah liat. Dalam bidang seni bina pula, mereka telah mencipta arca dan tiang batu seperti patung Raja Gudia. Seni bina unggul tamadun Mesopotamia ialah zigurat. Murid-murid,
Walaupun di Mesopotamia wujud sistem bandar, undang-undang, jual beli dan sebagainya, namun ini tidak bererti kemajuan dan ilmu itu hanya dikuasai oleh mereka. Sebaliknya murid-murid, kemajuan tamadun ini boleh dicapai dan dikembangkan oleh mana-mana bangsa di dunia ini sekiranya wujud usaha yang gigih serta keyakinan diri yang tinggi. Keagungan sesuatu tamadun itu tidak akan dapat dinikmati oleh generasi sekarang sekiranya tiada pemimpin atau tokoh pada masa itu yang menyedari tentang kepentingan memelihara warisan serta khazanah bangsanya. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahawa tamadun Mesopotamia telah memberikan sumbangan besar kepada peradaban dunia hari ini. Inilah yang kita warisi masa kini dan harus dipelihara demi warisan generasi akan datang. Apakah kerjaya masa kini yang ada hubung kait dengan ilmu yang telah murid-murid pelajari? Antara kerjaya yang masih relevan ialah hakim, arkitek, doktor, penulis dan peniaga. Sekian untuk kali ini. Selamat belajar dan jumpa lagi.